Bukit Beruntung, Selangor. Di sini telah bermustatinya seorang anak kelahiran Baling, Kedah. Nazrul Hisham Abdul Manaf yang mesra disapa Nas berhijrah ke sini lebih 19 tahun lalu untuk mencari peluang pekerjaan yang lebih baik. Bermula dari kemahiran sifar, kini sudah hampir 10 tahun Nas membina kapal terbang kawalan jauh atau RC pelbagai jenis dan model. Beliau sendiri tidak pernah menjangka bahawa suatu hari dia akan menjadi susuk yang dicari peminat hobi RC. Kalau ikut latar belakang saya memang tak ada langsung dalam bidang aeronautik ni. Saya dulu pekerja industri. Sikit dah punya basic punya technical dengan mechanical, macam mana mesin bekerja kan. Masa tu saya tak ada bahan yang sesuai lah. Saya kutip polystyrene ni di pasar, saya potong dan saya try buat model apa-apa, dan bila dah siap saya bawa ke Padang, saya bagi member ni test. Bila test naik, terbang elok kan. Cuma tak sempurna lah. Menurut laman sesawang RC Plane World, di Malaysia ada 15 kelab penerbangan RC yang berdaftar. Dan siapa sangka, hampir 300 model pesawat RC yang telah terbina itu adalah hasil tangan anak tempatan ini. Ada satu model yang elok sikit lah saya buat kan. Bila seorang ni guna kapal tu, orang lain akan tanya. Sebab fitrahnya kita main tu. Beli kat mana kan? Siapa buat kan? Dia akan tanya. Bila tanya ni, dia mulut ke mulut ni lah yang datang seorang ni, dia nak model ni. Datang seorang ni nak model ni pula. Jadi masa tu lah membuka peluang saya untuk belajar nak buat kapal pelbagai model lah. Walaupun setiap ciptaannya kini boleh diterbangkan dengan sempurna, Nas tidak terlalu mengkomersialkan penghasilannya. Tempahan yang diterimanya berpandukan kepada kebolehupayaan individu tersebut untuk menerbangkan kapal. Saya memilih customer saya. Tengok kepada kemampuan tu, kebolehan. Saya akan ambil orang yang dah boleh terbang. Sebab kebanyakan model yang saya buat ni memerlukan kemahiran yang agak cekap lah. Kalau untuk yang baru-baru nak belajar, tak sesuai. Memang saya terpaksa pilih. Kita tak nak orang membazir dekat situ. Bila dapat kapal yang karakter dia yang agak liar ataupun yang lebih besar, jadi tak sesuai untuk dia. Nanti kalau jatuh, pecah, koyak, rugi. Saya tak ke arah tu. Saya lebih kepada kita bagi khidmat kepada orang yang sepatutnya. Bahan utama dalam penghasilan model pesawat binaan Nas ialah polisterina. Ia mudah didapati dan senang untuk dibentuk. Namun dalam memenuhi permintaan pelanggan, setiap model memerlukan aksesori dan peralatan berlainan yang kadangkala memberi kekangan. Kalau dekat saya ni satu tool lah. Kekurangan tool, ruang kerja, tempat saya yang sempit macam ni kan. Dia punya part elektronik, ada masa senang dapat, ada masa susah dapat. Kita nak dapatkan yang betul-betul sesuai tu, kita terpaksa try ni dulu. Macam saya ni di Bukit Beruntung, tempat yang terceruk, hardware pun terhad. Jadi nak dapatkan bahan-bahan skru apa semua pun sangat terhad. Setiap tempahan mengambil masa kira-kira 2 bulan untuk disiapkan. Harga ditetapkan pula di antara RM4 hingga RM800 bergantung kepada jenis dan model pesawat. Kos untuk hobi sebegini adalah subjektif dan bergantung kepada kemampuan masing-masing. Ramai yang beranggapan hobi RC ini adalah hobi yang mahal, hobi kayangan. Mungkin dia orang kurang pendedahan. Actually, hobi ini ada yang mampu milik. Sebab sekarang kita dah ada online shopping dan tak semahal macam dulu. Macam-macam kita boleh pilih. Cuma dalam hobi ini perlukan guru. Kalau tak ada guru, salah beli, rugilah. Actually tak mahal. Bagi orang yang mampu, tak mahal. Tapi bagi orang yang gaji rendah, mahal lah benda tu. Jadi kenapa perlu kita cari yang mahal? Kalau kita sekian-sekian punya income banyak ni kan, kita main apa yang kita mampu. Jadi dalam soal ni, ukur baju badan sendirilah. Usai pembinaan, Nas akan melakukan pemeriksaan awal terlebih dahulu. Kebiasaannya, pelanggan akan datang ke rumah untuk mengambil sendiri kapal terbang yang telah siap dibina. Tetapi, memandangkan kali ini Nas akan menghadiri perjumpaan bersama rakan-rakan lain, lokasi penyerahan ialah di tapak penerbangan. Terletak 11 km dari rumah Nas,
ruang udara di sekitar teleport menjadi pilihan penggemar hobi ini. Pada setiap hujung minggu, jalan yang diberi jolokan Teleport International RC Airport ini pasti akan dikunjungi komuniti ini untuk menerbangkan jentera masing-masing. Kebanyakannya datang dari pelbagai tempat dan latar belakang untuk berkumpul dan berkongsi minat serta pengetahuan mengenai hobi khusus ini. Hari ini juga merupakan hari penyerahan kapal terbang model Twin Otter yang telah disiapkan kepada pelanggannya untuk tempahan kali pertama. Ini adalah jenis yang pertama, Mas Wing Otter. Kalau segi tengok perbuatan dia memang sebiji macam yang real punya. Untuk Sarawak punya buka, tawau, sama. Bentuk dia itu yang saya tertarik untuk membeli dia, tempah dengan Abang Nas ni. Alhamdulillah hari ini saya dapat terimalah kapal ni, perbuatan ni. Menurut Johan yang mesra disapa Pak Cik Jo, hasil tangan Nas sentiasa dinanti-nantikannya. Di samping kualiti penghasilan, kestabilan dalam penerbangan serta pendaratan menjadi faktor utama dia memilih model binaan Nas. Tak boleh gambarkan. Pasal benda terbang ni, rasa bangga, satu kepuasan lah. Tak dapat digambarkan. Pasal benda ni, hobi ni, kalau ikut ambil risiko, terhempas dia, apa dia. Tapi Alhamdulillah lah, kapal ni memang float habis kata orang tu. Terbang, mendarat dengan keadaan baik. Setiap minggu, pelbagai kategori kapal akan diterbangkan di sini. Antaranya ialah kapal elektrik, enjin nitro dan juga turbin. Jet dengan enjin turbin berada di kategori yang paling laju dalam hobi ini. Sistemnya yang dikawal secara elektronik berupaya memberikan kepuasan maksimum kepada penerbangnya. Kelajuannya pula boleh mencecah sehingga 400 km sejam. RC turbine dia adalah penghujung dah, di mana sebab dia sangat susah untuk dijinakkan lah. So flying character totally different, speed sangat laju, dan untuk landing pun memang berbeza sangat lah. Jadi biasanya orang yang dah ke turbine tu, dia start daripada awal kapal-kapal kipas dulu, dan penghujungnya lah baru ke turbine. Dilengkapi sistem canggih dan kelajuan maksimum, harga untuk memilikinya pasti merunsingkan. Namun, beredar zaman dan permintaan, ia bukan lagi menjadi hobi golongan kayangan berbanding 20 tahun lalu. Kalau nak cakap orang berkemampuan saja memang susah, sebab sekarang ni tak macam dulu. Okey, saya start tahun 90-an. Tahun 90-an kita pergi kedai tanya satu turbine jet berapa? 70-80 ribu. Susah orang nak mampu. So lepas tu kilang-kilang pun banyak dapat feedback daripada flyer untuk buat low cost entry level jets apa semua. So that's why the cost drop from berpuluh-puluh jadi dalam mungkin belasan untuk start main turbine jets lah. Dia ada satu option lagi yang lebih murah, iaitu foam. Dia macam gabus, tapi dia gabus jenis solid. Dia orang masukkan turbine engine. Walaupun hobi ini telah bermula lebih 20 tahun lalu buat Darren, ia masih lagi berkembang. Sokongan tertentu dalam mengembangkan lagi hobi ini ternyata penting, terutamanya daripada aspek keselamatan. Saya sebenarnya sangat memerlukan kerajaan kita untuk support hobi ni, sebab saya sendiri banyak fly hobi ni di luar negara. So diorang sana, kerajaan dia support. Dia bagi satu tempat khas, ada clubhouse, dan dia ada rules. Kalau daripada kapal elektrik ke kapal nitro, dia ada ujian-ujian tertentu untuk dapatkan permit untuk fly. Jadi saya berharap betul untuk melaksanakan benda ni kat Malaysia juga. First thing, keselamatan, dan ruang udara. Kita tak fly dekat dengan airport. Kita pun baru mula nak berbincang untuk meneruskan idea ni lah.